Sedangkan kajian dibuat oleh pihak Jakim sudah 75% orang tak salat hari ini. 75% anak-anak kita tak salat. Oh, mudah Syiah masuk. Ya, Syiah ni payah nak dikesan. Tapi mereka apa? Yaitu menghalalkan darah ahli sunnah wal jamaah. Tengok, ini mukadimah sikit. Saya ambil sampai ke 12 minit. Nah, apa saya nak sebut ibu bapa yang dikasih? Ya, Maula Baqir Al-Majalisi, ini ulama besar Syiah yang mempropagandakan. Kemudian Maula Al-Kailani, inilah periwayat-periwayat yang pembohongan taqiyah. Taqiyah ni apa? Siapa yang masuk Syiah mesti taqiyah, mesti buat pembohongan. Wajib. Sebab mereka sanggup berbohong. Dalam mahkamah dia berbohong. Semua orang dia berbohong. Ya, difitnahkan pemimpin-pemimpin yang ada, terutama di Malaysia. Ya. Mereka diam, tapi mereka melontarkan fitnah-fitnah. Syiah, kalau kita nak kesan ibu bapa saya, kita dah dapat kesan pelajar-pelajar kita belajar di Mesir. Ya, mereka muta'ah di sana, kahwin di sana, beranak dah. Ya, janji mereka muta'ah, mereka balik di Malaysia kita cerai. Apa nak jadi akan datang? Ibu bapa yang dikasih hari ini perceraian daripada 2008 sampai 2012, 4 tahun ibu bapa saya. 2008, 2012 sudah ada 280,000 orang bercerai. Melaka 6,800 bercerai. Apa nak jadi? Apa tak jadi? Apa tak lagi kalau muta'ah ini dihalalkan? Ya. Bayangkan orang Syiah memuliakan Sayyidina Ali melebihi Tuhan. Melebihi Tuhan. Wahdatul wujud tu, sebab kita tidak ada wahdatul wujud, syirik. Ada kuasa lain daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala, syirik. Itu sebab siapa ahli sunnah? Kita ahli sunnah yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur bapak saya pada himpunan yang baru ini yang diketuai oleh Perdana Menteri, himpunan UMNO yang boleh saya sebutkan atas masjid ini. Saya syukur salah satu resolusi yang nak kita perjuangkan akan memasukkan ahli sunnah wal jamaah di dalam perlembagaan parti. Ahli sunnah wal jamaah, kalau boleh berjaya dalam parti, insya-Allah akan datang dimasuk dalam perlembagaan negara. Kalau tidak dalam perlembagaan negara pun akan dicairkan di bawah perlembagaan negara. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita nak hukum orang Syiah tak boleh. Apa bukti? Apa bukti? Ya, kita tak nak hukum orang Syiah. Ya, pengikut Syiah ini subhanallah. Sebab bay'ah mereka, bila bay'ah mesti ada taqiyah, iaitu pembohongan, buat fitnah, buat create isu dan sebagainya. Inilah yang berlaku dalam Syiah. Kita khawatir, ya, sebab kampung kita tak bahaya, tetapi anak-anak yang berhijrah luar daripada kampung, anak-anak yang berhijrah luar daripada kampung, di mana mereka belajar? Mesti dipantau, ya, mesti dipantau. Sebab hari ini program pemimpin turun pada Jakim pun bekerjasama dengan PDRM memantau anak-anak yang belajar di luar supaya tak terjebak dalam Syiah. Baru-baru ini ada 2 pelajar universiti dalam Melaka ditangkap kerana ada risalah Syiah. Presiden Persatuan Syiah Melaka telah pun ditangkap, Dr. Razali. Ya, Dr. Razali sekarang ini didakwa, ya, kerana mengedarkan risalah bersama dengan isterinya. Itu rumah dekat Semeru, ya, 2 tingkat. Sebab dia hantar 3 surat di Majlis Agama Islam untuk kelulusan Majlis Agama Islam Persatuan Syiah. Nasib baik mantan Ketua Menteri tak meluluskan, ya. Kalau lulus macam itu, sebab dia target 3 negeri, Melaka, Terengganu, Negeri Sembilan, ya. Risalah Syiah. Di Pengkalan Balak dapat ditangkap, apa tu? Di atas masjid risalah berapa kotak, risalah Syiah, ya. Ini dia hantar risalah, dia nak tengok market bagaimana. Oh, orang pantau, orang kampung ni susah, dia target pelajar-pelajar kita. Kita takut gelombang peradaban. Itu sebab mesej yang terakhir yang saya sebut di bapa saya, kita perkasa kalau ada. Ini paling penting. Itu sebab dengan kelahiran Nabi ini kita ambil, kenapa Nabi diangkat di langit Allah? Apa hebatnya Nabi? Nabi lahir sebagai manusia, bukan bunian, bukan malaikat. Tetapi Nabi bayangkan Syekh Musafar hanya langit kedua, angkasawan sampai langit kedua. Tetapi Nabi diangkat tanpa sebarang bantuan gas dan sebagainya, kebesaran Tuhan.
Langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, aku tak boleh lepas. Nabi naik lagi seorang diri. Akhir sampai tempat akhir di mustawa secara direct tanpa sebarang tabir dapat melihat wajah Allah. Apa yang ada pada Nabi kalau tidak, yaitu akhlak. Inilah yang perlu kita perkasakan. Ya, inilah yang perlu kita perkasakan dalam rumah tangga kita. Suami berakhlak, isteri berakhlak, anak-anak berakhlak, dalam masyarakat seluruh berakhlak. InsyaAllah Allah Khalik, kita makhluk di tengahnya akhlak. Akhlak akan terangkat di sisi Allah. Ya, tapi makhluk lambat akan naik di sisi Allah. Akhlak dulu dia angkat. Ya, sebab ibu bapa yang dikasihi, didiklah diri kita. Kita bahasa kita gelombang peradaban yang paling hebat. Ingat 22 buah universiti dalam dunia mengajar bahasa Melayu. Itu ya, bahasa jiwa bangsa, kasihi bahasa kita. Ya, nah itu bahasa. Kemudian peradaban kita. Bila dengar orang Malaysia tengok pelancong-pelancong yang datang tak putus-putus. Ya, tak putus-putus datang. Ya, walaupun ada perancangan yang dibuat oleh pihak pembangkang macam-macam, ya, nak menghuru hara, tetapi ya, negara kita orang semua tahu, dunia semua tahu negara yang selamat. Ya, ibu bapa yang dikasihi, cuba bayangkan kita diserang berbagai sudut, bukan saja dengan pahaman-pahaman agama ini, tetapi tengok akhir-akhir ini PDRM, ya, cukup risau. Kerana apa? Senjata bertalu-talu masuk dalam negara kita. Dicerai-ceraikan senjata. Saya tanya pegawai yang disikan, dia kata macam mana? Daripada selatan Thailand boleh bawa masuk. Rupanya di selatan Thailand dia ceraikan, ya, umpama kalau rifle dia ceraikan dari mana pelurunya, yang mana bodinya, yang mana hujungnya, dia akan ceraikan. Mereka akan berjumpa satu tempat, di hotel dan sebagainya. Dia akan cantumkan semula. Dia ramai, dia akan bawa dalam senjata. Berapa banyak senjata ditangkap, rifle yang ditangkap di Kelantan. Apa tujuan mereka? Ya, itu sebab Yahudi, perancangan Yahudi laknatullah ini dia gunakan NGO. Dia gunakan NGO, ya, siapa yang sanggup berkorban demi keamanan, jangan ada lagi perkataan keamanan. Semua ni nak huru-hara. Terutama sekarang mereka target negara Malaysia. Kita bukan seperti negara Iraq, boleh dijajah, ya. Negara Afghanistan boleh dijajah, tetapi pemimpin kita bijaksana. Ya, pemimpin kita dengan akhlak. Tengok ya, betapa negara kita berdiri tegak kerana akhlak. Daripada Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Husin, serah menyerah, penuh dengan peradaban, sampai Datuk Seri Najib, penuh peradaban, tegak berdiri kerana akhlak. Tetapi manusia yang tak berakhlak, dibawa orang muda di jalanan, dia bawa pembohongan, dia bawa LGBT, dia tak akan ke mana manusia yang tidak berakhlak. Ya, semuanya dia merobohkan negara kita. Ya, cukuplah mesej ini kita sampaikan di bawah saya. Ya, ancaman isu semasa mari kita gabungkan tahniah kita bersama dengan jasa, ya, penduduk kampung. Alhamdulillah, ya, walau sekian ramai, insya-Allah, ya, mesej ini sampaikanlah. Dan pemimpin kampung, terutama ketua-ketua UMNO-nya, dengan sidangnya, dengan JKK-nya, kita buat program anak-anak di perantauan, anak kampung. Alhamdulillah, anak-anak di perantauan kita kenal pasti. Ya, bila balik kita buat program, ya, kita cantumkan. Kita nak tahu ya hati budinya. Kerana anak-anak di luar ini terdedah berbagai-bagai. Di UAE, Universiti Islam Antarabangsa, sistem 3A, siapa ingat? Itulah Syiah sebenar. Ya, sebab Universiti Islam dihantar Dr. Mizan Hitam pun tak boleh. Dr. Mizan Hitam yang dipinjam pada UiTM lalu. Ya, kerana itulah pengkalan mereka. Ya, payah. Sebab Syiah hari ini tak akan putus asa. Cuma kita hari ini perkasakan agama, ya, kita hidupkan balik program-program agama. Itulah yang paling tunggaknya. Apa pemusuh yang datang, insya-Allah kita ada benteng. Kita mak bapak ada benteng. Kita khawatir anak-anak yang masih rapuh. Benalah tangga-tangga agama. Jangan putus asa, pemimpin bahagian, pemuda dan sebagainya. Bagi dua pada kita bina tohmat agama. Kemudian dengan silaturahim, kasih sayang. Man la yarham wa la yurham. Ya, tanya pengajaran akhir kalam dengan lapan yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.